Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Group 4. Tajuk yang diberikan kepada kami ialah pengharaman daging babi mengikut hukum syarak. Nama saya Muhammad Akmal Hakim bin Asur, pemegang nombor metrik 10 DKM 21F 1019. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syarif bin Sazali. Nombor metrik ialah 10 DKM 21F 1099. Nama saya pula Muhammad Deniz Zafri bin Zul Yazri daripada kelas DKM 2A. Nombor pendaftaran saya 10 DKM 21 F1015. Saya Muhammad Nafada bin Alim, nombor metrik saya 10 DKM 21F 1043. Dalil Al-Quran dan hadis tentang pengharaman babi. Pada asasnya, khinzir adalah binatang yang diharamkan dengan jelas di dalam Islam melalui Al-Quran dan Al-Sunnah serta ijma' kesepakatan para ulama'. Lihat Al-Ijma' oleh Ibnu Al-Munzir halaman 177. Antara ayat Al-Quran yang menegaskan akan pengharaman ini adalah firman Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal hinzir. Maksudnya, sungguhnya Allah hanya mengharamkan kepada kamu makan bangkai dan darah daging babi. Surah Al-Baqarah ayat 173. Ayat di atas telah menyatakan bahawa Allah SWT telah mengharamkan kepada kamu semua apa yang mudaratkan seperti bangkai, iaitu yang tidak disembelih sebagaimana yang dikehendaki oleh syarak. Juga darah yang mengalir daging khinzir dan sembelihan yang disembelih bukan kerana Allah. Lihat Al-Tafsir Al-Muyassar halaman 26. Syekh Al-Sa'di menyebutkan bahawa larangan memakan bangkai kerana ia adalah buruk bagi mudaratkan dan kebiasaannya juga ia mati menjadi bangkai disebabkan oleh penyakit, maka semakin bertambah lagi kemudaratannya. Pengharaman daging khinzir. Begitu juga dengan daging khinzir, para fuqaha telah sepakat ijma' akan kenajisan daging khinzir sekalipun disembelih. Hal ini berdasarkan nas Al-Quran yang telah menyebutkan bahawa khinzir adalah najis secara zatnya. Maka dagingnya dan kesemua bahagiannya sama ada bulu, tulang dan kulit adalah najis sekalipun disembelih. Lihat Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh 1/302. Syihabuddin Al-Alusi menyebutkan di dalam tafsirnya, dikhususkan pengguna lafaz daging dalam masa yang sama bahagian-bahagiannya yang lain juga hukumnya haram, kerana kebanyakan bahagian yang dimakan daripada haiwan adalah daging dan seluruh bahagiannya yang lain mengikut hukum pada daging tersebut. Lihat Ruh Al-Ma'ni 1/439. Makanan halal dan haram juga disebutkan. Mengenai perkara ini, Allah SWT telah berfirman dalam Al-Quran, dan ia menghalalkan bagi mereka segala benda yang baik dan mengharamkan kepada mereka segala benda yang buruk. Hari ini saya ingin menerangkan tentang pengharaman daging babi mengikut syarak. Satu topik yang saya dapat daripada soalan ini iaitu soalan kedua. Nyatakan terangkan 4 kemudaratan yang akan dialami oleh tubuh badan manusia kesan pengambilan daging babi sebagai sumber pemakanan. Okey, saya teruskan dengan kemudaratan yang pertama jika kita memakan daging babi. Risiko yang pertama ialah risiko jangkitan parasit. Walaupun jangkitan parasit pada binatang tersebut telah menurun secara mendadak sejak 20 tahun lalu, babi masih terdedah kepada jangkitan tersebut. Menurut Pusat Kawalan Berjangkit CDC, walaupun banyak langkah boleh diambil untuk mengelakkan perkara ini daripada berlaku, binatang ternakan tersebut masih terdedah kepada jangkitan ini mempunyai secara seterusan. Rawatan untuk mencegah kepada jangkitan ini boleh mencegah 80% daripada perbelanjaan keseluruhan peternakan babi, membuatkan ramai peternak yang enggan melaburkan wang mereka. Pengguna yang membeli daging babi yang mempunyai jangkitan ini terdedah kepada risiko penyakit trichinosis jika daging tersebut tidak dimasak dengan baik. Simptom seperti jangkitan mata, bengkak mata, fobia cahaya, kelesuan dan sakit otak merupakan tanda-tanda awal kepada penyakit ini.
Kemudaratan yang seterusnya jika kita memakan daging khinzir ini, iaitu penyakit hati. Kajian telah menemukan bukti yang kukuh antara pengambilan daging babi dan penyakit babi. Ini disebabkan oleh sebatian N-nitroso yang terdapat dalam banyak produk daging yang diproses yang dimasak pada suhu tinggi. Kajian diterbitkan dalam jurnal antarabangsa Alam Sekitar dan Kesihatan Awam mendapati bahawa pengambilan daging babi adalah satu punca tingginya jumlah penghidap sirosis kanser di seluruh dunia. Kajian itu menyatakan selain kerap meminum alkohol dan dijangkiti hepatitis, daging babi ini nampaknya mempunyai tempat tersendiri sebagai punca kuat penyakit hati. Kemudaratan yang kita dapat yang ketiga daripada pemakanan daging babi ini iaitu hepatitis E. Nota kaki, hepatitis E ialah jangkitan hati yang disebabkan oleh virus hepatitis E, HIV. HIV ditemui dalam najis orang yang dijangkiti, yang merebak apabila seseorang tanpa sedar termakan virus ini, walaupun dalam jumlah mikroskop. Kita teruskan dengan agenda kita, iaitu produk daging babi, terutamanya hati, sering membawa virus hepatitis E. Boleh menyebabkan komplikasi teruk dan boleh membawa maut jika anda tidak bersih semasa memproses dan masak daging babi. Anda lebih terdedah berjangkitan virus hepatitis E. Virus ini kemudiannya boleh menyebabkan demam, keletihan, muntah, sakit sendi, sakit perut dan hati membesar, kegagalan buah pinggang dan juga boleh membawa kematian. Dalam beberapa kes yang jarang berlaku, jangkitan hepatitis E boleh menyebabkan myokarditis, keredangan otot jantung, pankreas akut, keredangan pankreas, gangguan neurologi, masalah otak dan sistem saraf, gangguan darah kepada gangguan muskuloskeletal, sendi serangan, otot saraf, ligamen dan tulang belakang. Kemudaratan jika kita makan daging babi yang terakhir ialah cacing di dalam badan babi yang terlalu banyak. Makan daging babi yang sudah terkontaminasi larva cacing Trichilia bila menyebabkan cacingan atau penyakit trichinosis. Bukan itu saja, anda juga dapat terkena infeksi teraniasis yang disebabkan oleh larva dari cacing pita Taenia solium. Semua infeksi cacing tersebut biasanya didapati ketika anda makan daging babi yang masih mentah ataupun belum matang sempurna. Pasalnya parasit cacing tersebut cenderung sulit mati meski sudah melalui proses pemanasan. Ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak himbauan untuk tidak memakan daging hewan ini yang masih setengah matang. Ketika anda mengalami trichinosis, anda mungkin mengalami sakit perut, kelelahan mual dan muntah. Bahkan seminggu setelah makan daging terinfeksi, cacing betina dewasa sekarang di dalam tubuh anda menghasilkan lava yang memasuki aliran darah dan akhirnya masuk ke otak atau jaringan lainnya. Begitu serangan cacing terjadi, gejala infeksi sakit kepala, demam tinggi, kelemahan umum, sakit otak dan menyeri tekan dan mata merah, konjungtivitis, sensitivitas terhadap cahaya dan pembengkakan kelopak mata atau wajah. Itu saja daripada saya tentang 4 kemudaratan jika kita makan daging babi. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Tuan Hadi dan rakan-rakan saya yang dirahmati. Nama saya Muhammad Akmal Hakim bin Hasrus, pemegang nombor metrik 10 di KM 21S1019. Hari ini saya akan membentangkan tentang tajuk pengharaman daging babi mengikut hukum syarak. Okey. Subtopik yang diberikan kepada saya ialah 4 jenis produk yang dihasilkan oleh manusia berasaskan babi dan khinzir. Okey, kita terus kepada pengenalan subtopik ini. Babi ataupun khinzir adalah haiwan yang telah dijelaskan pengharamannya di dalam Al-Quran. Orang Islam dilarang untuk memegang haiwan ini secara terus tanpa berlapik. Bukan itu saja, malah produk yang dihasilkan daripada mana-mana sumber berasaskan babi juga haram disentuh, apatah lagi digunakan. Anggota badan seperti lemak, kulit dan macam-macam lagi digunakan untuk menghasilkan pelbagai produk
yang mencecah sehingga 185 produk kesemuanya. Hari ini saya akan membentangkan dan menjelaskan 4 jenis produk yang berasaskan babi ataupun khinzir. Okey, produk yang pertama yang berasaskan babi ataupun khinzir yang dihasilkan oleh manusia ialah mentega rendah lemak. Bagi yang suka mentega, berhati-hati ketika membelinya kerana berkemungkinan mengandungi bahagian haiwan ini. Gelatin babi digunakan dalam penghasilan mentega rendah lemak. Untuk menghasilkan mentega, krim perlu ditapis daripada susu. Proses ini memerlukan penapis yang berkualiti tinggi dengan liang yang halus bagi memisahkan kedua-duanya dengan baik. Kualiti mentega bergantung kepada kualiti krim yang ditapis, yang mana krim yang berkualiti dihasilkan menggunakan penapis yang baik, dan penapis yang baik berkemungkinan besar diperbuat daripada gelatin babi kerana ianya mempunyai liang yang sangat halus. Okey, produk yang kedua yang berasaskan babi ataupun khinzir yang dihasilkan oleh manusia ialah berus lukisan ataupun berus cat. Ramai yang sudah menyadari bahawa terdapat berus cat ataupun lukisan yang dihasilkan daripada bulu khinzir selepas tularnya di media sosial seluruh negara mengenai produk ini. Berus ini biasanya adalah berus cat minyak dan akrilik yang dihasilkan menggunakan bulu yang diambil daripada bahagian belakang khinzir. Ianya sangat sesuai kerana kekuatannya dan kekenyalannya. Okey, produk yang ketiga berasaskan babi ataupun khinzir yang dihasilkan oleh manusia ialah rokok. Bagi mereka yang membuat kajian mengenai pokok pasti mengetahui perkara ini. Namun biasanya dinafikan oleh pokok sendiri, apatah lagi yang tegar. Namun dakwaan bahawa rokok mengandungi khinzir adalah benar. Hemoglobin ataupun protein merah daripada darah khinzir digunakan untuk membuat penapis rokok ataupun filter bagi menghasilkan paru-paru tiruan yang dikatakan untuk mengurangkan bahan-bahan kimia yang berbahaya disedut oleh perokok. Ini merupakan salah satu punca ataupun sebab merokok adalah haram di dalam Islam. Selain itu, di dalam Al-Quran juga telah menyatakan merokok adalah haram kerana ianya juga boleh memudaratkan kesihatan. Okey, produk yang keempat berasaskan babi ataupun khinzir yang dihasilkan oleh manusia ialah krayon. Pasti tak ada siapa yang akan mencari tanda halal jika ingin membeli krayon, kan? Tak pernah terlintas di fikiran. Namun krayon juga tidak terlepas daripada dihasilkan menggunakan haiwan ini. Asid lemak daripada khinzir juga digunakan sebagai ejen pengeras yang memberikan krayon bentuknya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Syarif bin Sazali. Soalan yang saya dapat adalah soalan yang keempat. Jelaskan 4 langkah yang boleh diambil oleh pihak JAKIM dalam menangani isu keraguan status halal pengimportan daging dan produk daging dari luar negara. Langkah pertama ialah Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM). JAKIM juga menggalakkan permohonan Sijil Pengesahan Halal Malaysia (SPHM) melalui skim logistik pergudangan dan mensyaratkan pemegang sijil mendapatkan bekalan daging dari pengimport atau pengedar yang telah dipersijilkan halal di bawah skim logistik pergudangan. Menerusi plan tindakan itu juga, Abdul Aziz berkata JAKIM akan mempromosikan badan persijilan dan logo halal luar negara yang diiktirafnya, dan menurutnya sehingga hari ini 84 badan persijilan halal luar negara di 46 buah negara telah diiktiraf. Langkah yang kedua ialah perbincangan dengan pengimport dan pengedar daging.
Pembincangan dengan pengimport dan pengedar daging serta produk daging yang turut membabitkan penyertaan KPDN HEP, Jabatan Perkhidmatan Kuarantin dan Pemeriksaan Malaysia MAKIS serta JKDM. Abdul Aziz yang menjalankan tugas Ketua Pengarah JAKIM berkata ia bagi membincangkan isu atau masalah dihadapi pengimport dan pengedar, memberi penjelasan mengenai keperluan mematuhi SOP, pengimportan dan pengedaran serta menggalakkan permohonan SPHM melalui skim logistik pergudangan. Langkah yang ketiga adalah pemantauan ke premis dan rumah penyembelihan. Lawatan pemantauan ke premis pengimport daging, pemegang SPHM dan rumah penyembelihan dengan meningkatkan aktiviti pemeriksaan terhadap pemegang SPHM. Untuk memastikan proses penyembelihan dilaksanakan dengan tepat mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh JAKIM bagi memastikan ianya halal. Langkah yang terakhir ialah penerangan SOP kepada masyarakat. Abdul Aziz berkata memberi kefahaman kepada masyarakat melalui sketsa pendek bertujuan menerangkan SOP pengimportan daging dan produk daging ke Malaysia supaya tidak menimbulkan sebarang keraguan lagi terutamanya kepada masyarakat dalam urusan halal dan haram terutama dalam aspek pemakanan.